kerana penduduk Sabah, Sarawak dan negeri Brunei mudah tiba di Labuan. Ya. Ketimbangan pelancong-pelancong asing juga daripada luar negara akan membawa cash flow dengan izin dan dijangka akan memberi kesan yang positif kepada ekonomi Labuan. Datuk Seri Yang Dipertua, perniagaan startup makin berkembang di Malaysia. Oleh itu, saya menyokong pembiayaan modal bagi perniagaan startup dengan izin. Peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 100 juta telah diperuntukkan kepada Malaysia Co-Investment Fund atau MyCIF untuk tempoh 3 tahun untuk perniagaan berkaitan keselamatan, makanan dan sekitar dan kemasyarakatan. Langkah lain untuk menyokong startup dengan izin termasuk insentif cukai untuk pelabur individu melalui equality crowdfunding dengan izin. Ekosistem ini juga disokong oleh venture capital dengan izin dan akan diperkukuhkan melalui pengumpulan agensi seperti Penaja Penjana Capital dan Malaysian Venture Capital Management Berhad di bawah Khazanah Malaysia Berhad. Malangnya, kebanyakan sokongan dan bantuan ini berada di luar capaian mereka yang tinggal di Sabah, Labuan dan Sarawak. Kerana mereka perlu menghadiri proses pemilihan dan temuduga di Putrajaya. Bagi memastikan akses mudah, saya menyuruh Kerajaan Persekutuan untuk mempertimbangkan Labuan sebagai kluster startup dengan izin dan juga inovasi. Ini juga akan menyokong pembangunan Pusat Perniagaan dan Kawangan Antarabangsa Labuan ataupun Labuan IBFC yang juga menerima manfaat daripada pengecualian cukai kepada entiti yang aktiviti kawangan dan juga perdagangan Islam. Datuk Seri Yang Dipertua, akhir sekali saya akan beri masa lebih kepada rakan-rakan nanti. Akhir sekali saya ingin menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Di-Pertuan Agong kerana telah berkenan menyuarakan suara dan masalah rakyat Sabah, Sarawak dan juga Labuan kepada kerajaan. Ini telah mendatangkan manfaat kepada rakyat di Sabah, Sarawak dan Labuan dengan tambahan peruntukan daripada belanjawan 2024 kepada negeri-negeri di wilayah ini. Dengan kata-kata itu tadi, Datuk Seri Yang Dipertua, saya mohon menyokong belanjawan 2024. Terima kasih. Terima kasih dan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anipah bin Ahmad. Sebelum saya melanjutkan giliran yang lain, barangkali banyak cadangan Berhormat Tan Sri yang cukup konkret. Mungkin satu juga yang boleh kita timbulkan, kalau dulu ada feri Malaysia menghubungkan Semenanjung Sabah Sarawak, barangkali itu juga satu kaedah untuk kita memupuk perpaduan dan saya kira juga satu prasarana penting. Mungkin boleh dipikirkan, dirancang semula wujudan perkhidmatan feri Malaysia. Terima kasih. Sekarang saya persilakan Yang Berhormat. Boleh saya komen sikit, Datuk Seri Yang Dipertua, tentang feri tadi? Ya, silakan. Masih ada waktu. Terima kasih, Datuk Seri Yang Dipertua. Saya pernah ikut feri itu daripada Kota Kinabalu ke Kuantan kalau tidak silap saya. Tapi masalah dia kenapa dia tidak dapat diteruskan oleh kerana ada load factor itu. Dan juga masa tengkuju. It is not reliable. Dan saya sendiri waktu ikut sebelum tengkuju, tapi keadaan yang begitu menakutkan, maka itu yang tidak dapat diteruskan. Dan itulah. Tapi tidak masalah. Datuk Seri Pertua di antara menumbuk dengan Labuan. Sini dihentikan, tapi di Labuan boleh Datuk Seri Pertua juga mengilhamkan supaya jambatan itu menjadi realisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas input Yang Berhormat Tan Sri. Sekarang saya persilakan Yang Berhormat Senator Dr. Negeri anak lelaki Datuk Seri Aruna Salam untuk menyampaikan perbahasan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut terlibat dalam perbahasan rang Undang-Undang Pembekalan 2024. Sesungguhnya adalah menjadi tanggungjawab setiap ahli yang berhormat di Dewan Tertinggi ini untuk meneliti, memastikan perbelanjaan kerajaan mendekati keperluan dan kehendak rakyat sekalian. Datuk Seri Yang Dipertua, izinkan saya menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan
kepada Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan kerana telah berjaya membentangkan Belanjawan Madani Kedua 2024 yang merupakan kesinambungan usaha kerajaan yang berterusan dalam mengangkat semula darjat dan martabat negara Malaysia. Sabash dan tanya kepada yang telah berjaya untuk membentangkan Belanjawan 2024 dengan anggaran perbelanjaan sebanyak RM394 bilion. Saya melihat Belanjawan 2024 sebagai satu belanjawan yang menyeluruh, meliputi tumpuan kepada kesejahteraan rakyat serta strategi bagi memacu ekonomi negara ke tahap yang lebih baik. Ini adalah seiring dengan konsep Malaysia Madani yang mengambil kira kepentingan dan kebajikan semua lapisan rakyat menerusi teras kemampanan. Datuk Seri Yang di-Pertua, sebelum saya mula perbahasan berkenaan Kementerian Pendidikan, saya ingin menyentuh isu pelanggaran lagu Kadul Waltu atau Tamil Waltu di Majlis Perasmian Karnival Bahasa Tamil di Kepala Batas Pulau Pinang baru-baru ini. Walaupun Menteri telah memohon maaf di Dewan Rakyat, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan kepada semua bahawa cukuplah kita selalu mempolitikkan isu perkauman. Tatkala kita selalu menegur pihak pembangkang yang hanya pandai bermain 3R, iaitu dengan izin, race, religion dan royalty. Sudah sampai masa untuk kita semua mencerminkan diri sendiri. Sama ada kita pun terjerat dengan momokkan 3R ini dan menjadikan masalah juga kepada negara kita. Kenapa di luar negara kita begitu bangga mengenalkan diri kita sebagai orang Malaysia, tetapi apabila kita berada di negara sendiri, kita selalu menyebut orang Melayu, orang Cina, orang India dan sebagainya. Cukuplah ke mana perginya identiti kita sebagai bangsa Malaysia ataupun sebagai bangsa Madani. Marilah kita sama-sama melihat kesemuan perbezaan kita sebagai satu kelebihan dan sesuatu yang patut kita semua raikan. Perjalanan kita sebagai sebuah negara telah melangkau 60 tahun. Kita patutnya semakin rapat antara satu sama lain dan bukan dalam keadaan yang berpecah belah seperti sekarang. Soalan saya kepada Menteri, saya tahu Menteri telah menyatakan di Dewan Rakyat bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap pegawai berkenaan. Tetapi, menurut sumber saya perolehi, pegawai tersebut hanya adalah mengikut arahan pihak atasan dan beliau telah dijadikan sebagai kambing hitam dalam perkara ini. Pada 6 November 2023, satu mesyuarat jawatan kuasa penganjuran Karnival Tamil secara online telah diadakan dan seorang pegawai lelaki yang saya tidak mahu menyebut namanya kat sini pada pagi ini telah mengeluarkan arahan supaya doa dibacakan dan bukan sebaliknya. Implikasinya, Kadul Waltu dan Tamil Waltu tidak dibacakan dalam program ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mendesak agar Kementerian Pendidikan menyiasat, meneliti minit mesyuarat dan panggil pegawai tersebut untuk disoal siasat. Dengan izin, hold him accountable. Datuk Seri Yang di-Pertua, terdapat banyak dengan izin Little Napoleon seperti demikian di kementerian-kementerian lain yang cuba mencemarkan nama baik kerajaan Madani di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Saya berharap semua ketua setiausaha di seluruh kementerian mengadakan pemantauan yang ketat ke atas anasir-anasir yang cuba menjatuhkan imej dan tata kelola kerajaan Madani. Untuk makluman semua penjawat awam, saya sebagai seorang ahli Dewan Negara yang selalu perhatian terhadap kebajikan penjawat awam, saya ingin menasihati anda bahawa pelbagai inisiatif baik sedang dan bakal dilaksanakan oleh kerajaan Madani. Marilah kita sama-sama mendukung etika penjawat awam, iaitu menyokong kerajaan Madani. Datuk Seri Yang di-Pertua, peruntukan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia KPM adalah tertinggi dengan berjumlah RM58.7 bilion.
butiran 060300 memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris telah diperuntukkan sebanyak 128 juta ringgit. Saya menyokong penuh tindakan kerajaan dalam mengekalkan perbelanjaan butiran 060300. Ikat jerami muat ke kandar. Selepas makan, mandi di telaga. Ucap difahami, wasangka terhindar. Basar kita penyatu warga. Batang halban dibawa ke Huma. Hendak didirikan sebuah taman. Bahasa kebangsaan milik bersama. Kita ungkapkan sepanjang zaman. Datuk Seri Yang di-Pertua, tidak dapat dinafikan bahawa betapa pentingnya anak-anak kita fasih dalam penggunaan bahasa kebangsaan kita. Ini adalah kerana bahasa kebangsaan merupakan bahasa yang mampu menyatukan kita semua. Datuk Seri Yang di-Pertua, izinkan saya menyentuh sedikit tentang sekolah jenis kebangsaan Tamil. Setakat Jun 2022, Malaysia hanya tinggal 528 sekolah rendah Tamil dengan jumlah murid sebanyak 79,309 pelajar. Pada awal tahun ini, Februari 2023, diketahui bahawa sebanyak 135 sekolah rendah Tamil dijangka bergabung selaras dengan dasar KPM terhadap sekolah yang mempunyai jumlah murid kurang daripada 30 orang. Kita perlukan reformasi di peringkat sekolah Tamil. Saya minta Menteri Pendidikan untuk menjelaskan apa sebabnya ia tidak menjadi pilihan utama terutamanya kepada masyarakat India. Saya mencadangkan agar kementerian membawa satu kertas putih untuk mengkaji situasi sekarang semasa, masa depan dan bagaimana sekolah-sekolah vernacular perlu diluluskan. Kertas putih ini seterusnya harus dibentang di Parlimen untuk dibahaskan. Datuk Seri Yang di-Pertua, berkenan Kementerian Kesihatan Malaysia, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan yang telah memberikan keutamaan kepada sektor kesihatan dalam Belanjawan 2024 yang memastikan kesejahteraan Malaysia Madani secara inklusif dan holistik. Kementerian Kesihatan telah diperuntukkan sebanyak 41.22 bilion. Peruntukan ini merupakan peningkatan sebanyak 4.89 bilion atau 13.45% berbanding peruntukan tahun 2023 yang berjumlah 36.33 bilion. Telah diumumkan bahawa 200 juta akan diperuntukkan untuk aktiviti penyumberluaran perkhidmatan. Mengikut dokumen anggaran perbelanjaan 2024, skim perubatan madani telah diberi peruntukan 100 juta. Soalan saya kepada Menteri Kesihatan, adakah baki 100 juta akan digunakan untuk penyumberluaran perkhidmatan hospital ke hospital-hospital swasta dan apakah mekanisme pengagihan tersebut mengikut negeri? Datuk Seri Yang di-Pertua, berdasarkan maklum balas bertulis bertarikh 27 November 2023 untuk soalan lisan saya, difahamkan bahawa satu jawatan kuasa akan ditubuhkan untuk memulakan pelaksanaan kertas putih kesihatan. Namun begitu, saya tidak dapat mengesan sebarang peruntukan khas untuk inisiatif yang sangat penting di dalam anggaran perbelanjaan untuk Kementerian Kesihatan. Saya berharap kerajaan memberi komitmen sepenuhnya untuk inisiatif ini untuk memberikan peruntukan yang sewajarnya dan bukannya sekadar izin lip service. Mohon penjelasan Menteri Kesihatan. Datuk Seri Yang di-Pertua, baru-baru ini saya telah melihat sebuah video yang telah viral dalam media sosial mengenai seorang jururawat masyarakat di Pintas, Sabah yang amat menyakitkan hati kita. Saya rasa nanti saya akan pas gambar ini. Demi menyampaikan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat setempat,
beliau terpaksa bertarung nyawa menaiki sampan kecil melawan arus yang deras dan pakaian uniform beliau telah penuh dengan lumpur. Kalau boleh, saya sudah pasti menayangkan video ini supaya semua di sini tahu betapa risiko kerja mereka. Saya juga dapat perhatikan bahawa jururawat masyarakat tersebut tidak dibekalkan jaket keselamatan. Saya ingin bertanya kepada Menteri Kesihatan, kenapa keadaan ini boleh berlaku? Adakah nyawa wira-wira negara kita tidak penting? Wira-wira negara kita seperti ini adalah wajar kita raikan dan diberikan ganjaran setimpal. Datuk Seri, saya ingin mencadangkan kepada Perdana Menteri agar semua penjawat awam yang berkhidmat di kawasan pendalaman harus diberikan allowance kas pendalaman. Ini kerana selain daripada terpaksa melaksanakan tugasan mereka dalam keadaan yang sangat mencabar, mereka sebenarnya perlu menampung kos sara hidup yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka bekerja di bandar. Pasti semua ahli-ahli yang berhormat tahu bahawa satu tong gas masak di pendalaman Sabah dan Sarawak boleh mencecah RM40 dan satu pak mi segera yang boleh dijual pada harga RM3 hingga RM4 adalah sangat tidak masuk akal kalau allowance kos sara hidup mereka yang berkhidmat di pendalaman ini sangat rendah. Satu lagi isu besar yang belum ada penyelesaian untuk para penjawat awam adalah isu perhubungan jarak jauh atau PJJ. Ini bukan saja mengganggu emosi, hubungan kekeluargaan dan kesihatan mental mereka, malah menyebabkan mereka terpaksa menampung kos pengangkutan yang sangat tinggi untuk balik menjenguk pasangan dan anak-anak. Kerajaan juga perlu membelanjakan kos yang tinggi untuk bayaran tambang kembali ke wilayah asal setiap tahun dan juga kos pemindahan pada awal penempatan. Saya menegaskan bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam perlu menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk mengkaji isu ini dengan segera. Isu ini perlu diberi perhatian segera demi kesejahteraan penjawat awam dan mengurangkan kerintisan dalam perbelanjaan kerajaan. Saya yakin jika usaha-usaha ini dilaksanakan, lebih ramai penjawat awam akan menyokong pentadbiran kerajaan madani yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Datuk Seri Yang di-Pertua, Dewan Yang Mulia ini kita mempunyai seramai 70 ahli Dewan Negara. Jika kita melihat komposisi ahli Dewan Negara sekarang, hanya 4 atau 6.4% saja adalah daripada kalangan kurang daripada umur 45 tahun. Dan hanya 9 orang atau 14.5% saja ahli Dewan wanita. Ingin saya tegaskan bahawa golongan wanita adalah 47.6% daripada jumlah penduduk di Malaysia. Saya ingin mencadangkan bahawa peruntukan tambahan perlu diberikan kepada Dewan Negara untuk menambah bilangan ahli Dewan Negara dari kalangan belia dan juga wanita. Adakah semua ahli yang berhormat bersetuju dengan cadangan saya ini? Setuju tak? Kita memerlukan lebih ramai perwakilan dari kalangan wanita dan belia agar suara golongan wanita dan belia dapat dibawa dengan lebih berkesan ke Dewan Yang Mulia ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya baru balik dari perantauan selepas menghadiri sidang antarabangsa. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kedutaan Malaysia di perantauan yang telah bertungkus lumus siang dan malam untuk memastikan segala urusan delegasi Malaysia dipermudahkan dan berjalan dengan begitu lancar.
Saya telah dapat melihat dengan mata sendiri betapa gigihnya mereka telah berusaha semasa kami berada di sana. Saya minta maaf betapa gigih mereka telah bekerja saya ulang balik. Saya telah melihat dengan mata sendiri betapa gigihnya mereka bekerja di belakang takbir untuk memastikan semua yang dijadualkan berjalan lancar dan menampung semua kerja-kerja di luar jadual dan begitu mudah. Datuk Seri Yang di-Pertua, interaksi saya bersama pegawai-pegawai Senet dan Kedutaan Filipin, Indonesia, negara-negara serantau telah membangkitkan persoalan kebajikan dan kebahagiaan pegawai-pegawai kedutaan kita di perantauan. Sekarang ini, dengan pelbagai isu di dunia dan pergolakan di tebing barat serta Rusia dan Ukraine, chip war di antara China dan Amerika dan sekatan-sekatan ekonomi yang diperkenalkan ke atas banyak negara, ternyata harga barang mentah semakin melambung di seluruh dunia dan kos sara hidup juga telah naik. Saya diberitahu oleh delegasi dari Indonesia, allowance perbezaan sara hidup bagi pegawai dari Indonesia adalah 2 hingga 3 kali ganda lebih tinggi daripada negara kita. Saya diberitahu juga oleh delegasi dari Indonesia bahawa kos sara hidup di perantauan semakin tinggi, maka kajian allowance perbezaan sara hidup kerap dilakukan agar dapat menampung kos sara hidup memandangkan situasi ekonomi dunia semakin meruncing. Menerusi perbualan saya dengan rakan-rakan senator di rantau, saya terkejut apabila mengetahui allowance perbezaan sara hidup kita adalah antara yang terendah di rantau ini. Pegawai-pegawai kedutaan kita di perantauan terpaksa bergelut dengan allowance yang rendah yang tidak setimpal dengan kos sara hidup di negara kedutaan mereka. Sebagai contohnya, sekilo bawang di luar negara boleh mencecah RM80. Bagaimana seorang pegawai dengan keluarga dapat menampung kos yang begitu tinggi? Fasiliti-fasiliti kedutaan Malaysia juga agak uzur. Difahamkan bahawa kebanyakan kereta-kereta rasmi kita di kedutaan telah uzur dan perlu penggantian segera. Bayangkan isu keselamatan boleh timbul serta imej dan reputasi negara kita bakal terjejas dengan isu sebegini. Saya juga ingin bertanya kepada Menteri Kewangan dan juga Menteri Luar Negeri, bilakah kali terakhir penyemakan semula perbezaan sara hidup dilakukan dan adakah akan ada penyemakan semula dalam masa yang terdekat? Adakah akan adanya jawatan kuasa khas untuk menyemak semua aset-aset kedutaan Malaysia di perantauan? Semakan anggaran perbelanjaan tahun 2023 dan 2024 telah menunjukkan peningkatan 3 hingga 4 kali ganda untuk perbelanjaan pembangunan dengan nilai 161 juta dan 209 juta masing-masing. Terima kasih kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri atas keperhatian ini. Saya berharap isu fasiliti kedutaan serta kebajikan pegawai dan keluarga pegawai di perantauan dapat diutamakan dalam bajet 2024. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya seorang bangsa Malaysia yang bangga. Dengan izin, I am a proud Malaysian. I am a Malaysian first and I am a Malaysian forever. Setiap kali saya terbang dalam negeri dan luar negeri, saya mengutamakan Malaysia Alliance. Bagi saya, Malaysian hospitality di MAS adalah antara yang terbaik di dunia. Di bangku sekolah, saya diceritakan dengan bangganya oleh ayah saya bagaimana Malaysia Alliance merupakan salah satu syarikat penerbangan yang terbaik di dunia. Kelas ekonomi, kelas pertama mempunyai dengan izin 13 course meal.
Begitu bangganya pramugari-pramugara menceritakan kepada saya tentang zaman kegemilangan Malaysia Airlines. Namun begitu, saya sedar bahawa sekarang ini syarikat penerbangan dari seluruh dunia telah mengatasi mas dari segi pesawat-pesawat dan juga perkhidmatan kabin. Mas jauh kebelakangan berbanding dengan gergasi dunia seperti Emirates Airlines, Qatar Airways dan Singapore Airlines. Datuk Seri Yang di-Pertua, adakah kita sedar bahawa gaji pokok untuk pramugari di Malaysia Airlines tidak dinaikkan lebih daripada 20 tahun? Bayangkan betapa sedihnya pramugari dan pramugara yang setia bersama Malaysia Airlines selama 2 dekad dan sentiasa memberikan layanan yang baik tetapi tidak diberikan ganjaran yang setimpal. Ramai yang telah berpindah untuk bekerja di syarikat penerbangan yang lain dan saya faham sekarang mengapa fenomena ini berlaku. Malaysia dikurniakan dengan masyarakat yang berbilang kaum, fasih dalam pelbagai bahasa dan kita mempunyai personaliti dan budaya yang beramah yang disenangi oleh masyarakat dunia. Bakat yang diasah di tanah air kita kalau tidak dilayani dengan baik dan diurus dengan profesional sudah pasti akan berhijrah ke negara lain. Ini merupakan dengan izin brain drain untuk Malaysia dalam sektor penerbangan dan aviasi. Jadi di sini soalan saya kepada Menteri Kewangan dan Menteri Pengangkutan. Bilakah kali terakhir penyemakan semula gaji pokok dan allowance untuk pramugari dan pramugara dan staf Malaysia Airlines dilakukan? Apakah langkah-langkah strategik untuk mengekalkan staf Malaysia Airlines dari berhijrah ke syarikat penerbangan lain? Apakah langkah-langkah strategik Malaysia Airlines untuk kembali sebagai premier airlines of the world and top 10 airlines in the world? Sebelum saya mengakhiri debat saya pada pagi yang mulia ini, izinkan saya mendoa agar semua komuniti di seluruh dunia dapat kebahagiaan dan keamanan yang berpanjangan. Sedih apabila melihat perang di tebing barat dan Ukraine. Saya berdoa agar genjatan senjata akan dimulakan dengan segera dan semua anak-anak kita di Gaza dapat diselamatkan. Kita harus bersyukur di bumi Malaysia kita dapat hidup dengan aman dan tenang. Namun kita harus sentiasa menentang sekeras-kerasnya provokasi dan momokan yang boleh memecah belahkan perpaduan semua rakyat Malaysia. Itu saja Datuk Seri Yang di-Pertua debat saya pada petang yang mulia ini. Saya berharap kementerian-kementerian yang terlibat dapat memberi jawapan yang tepat dan bukan hanya memberi jawapan yang standard dengan izin yang telah disediakan sebelum ini. Saya menyokong penuh rang undang-undang pembekalan 2024. Untuk semua yang beragama Kristian, selamat menyambut Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2024 kepada semua rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Yang Berhormat mau menyatakan sokongan kepada rang undang-undang ni sebagai penutup. Menyokong. Ya, Yang di-Pertua, saya ada menyokong rang undang-undang. Terima kasih atas perbahasan yang cukup bersemangat sesuai dengan kemudaan, bukan keremajaan, kemudaan. Yang Berhormat. Ada dua rangkap pantun yang Berhormat jual, tapi nak menanti Yang Berhormat Menteri menjawab beberapa hari lagi. Kita tak tahu dia tak pantun, jadi saya beli dulu pantun Yang Berhormat. InsyaAllah. Pohon kenanga, pohon kemboja ditanam berjajar tampak indah. Negara kita, tanggungjawab kita, di pundak kita terletak amanah. Terima kasih. Ini tengah hari Yang Berhormat, belum petang lagi. Yang Berhormat sebut petang ni. Kita masih tengah hari. InsyaAllah kita meneruskan dengan mempersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Seri T. Lian Ke untuk menyampaikan perbahasan. Terima kasih Yang di-Pertua memberi saya peluang untuk turut sama membahaskan Belanjawan 2024
yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 13 Oktober yang lalu. Setahun sudah berlalu di bawah kerajaan perpaduan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Rakyat kehausan pembaharuan dan juga reformasi yang telah dilaun-launkan dan telah dijanji selama lebih daripada 25 tahun sejak Perdana Menteri PMX dipecat sebagai timbalan Perdana Menteri, dan kebebasan institusi penghakiman dan institusi eksekutif telah dilihat sebagai tidak independen dengan izin ataupun telah dikompromikan. Hari ini kerajaan telah dengan tiba-tiba mengatakan bahawa agenda reformasi tidak boleh dipercepatkan setelah memberi harapan dan janji yang bersiri-siri sekian lama. Sebenarnya pada tanggapan umum reformasi belum pun dimulakan. Apabila janji-janji yang boleh dilaksanakan tidak dilakukan dan isu-isu yang sering dibangkitkan dan ditunggang, Pakatan Harapan khususnya selama berpuluh tahun tidak pula diselesaikan ataupun diusahakan. Tetapi sebaliknya, amalan-amalan ini telah dilanjutkan ataupun dikembalikan setelah ditentang habis-habisan. Rakyat sabar memandang dan kerajaan jangan meremehkan mereka kalau tidak mahu ditimpa sumpah rakyat nanti. Kerajaan harus berani untuk melaksanakan reformasi demi untuk membina kembali Malaysia yang telah dibinasakan dalam sedekat dua ini oleh naratif-naratif toksik dan retorik etnopolitik yang berniat provokasi atas justifikasi percaturan politik parti. Sudah tiba masanya kita melaksanakan reformasi dan pembaharuan secara berani kerana kerajaan ini ditubuhkan atas landasan perpaduan di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong serta mendapat sokongan pelbagai pihak dari Sabah, Sarawak hinggalah ke Semenanjung. Baru-baru ini pemimpin-pemimpin parti kerajaan telah menyatakan bahawa kerajaan memerlukan tempoh masa 10 tahun untuk membuat reformasi, dan fokus kerajaan sekarang ialah untuk memenangi PRU 16 akan datang. Nampaknya dengan izin is back to politics as usual. Sebelum menjadi kerajaan, Pakatan mengatakan mereka perlu berkuasa sebelum agenda reformasi boleh dilaksanakan. Apabila sudah berkuasa, nada mereka berubah kepada masa diperlukan dan kemenangan pilihan raya umum ke-16 perlu diutamakan. This is definitely not about the next generation, but the next election dengan izin. Sebenarnya banyak reformasi yang sudah lama kita janjikan boleh dibuat dengan segera kalau kerajaan ikhlas, beramanah dan bertanggungjawab pada rakyat. Antaranya, Perdana Menteri tidak seharusnya menjawab Kementerian Menteri Kewangan. Tiada lagi lantikan politik dalam institusi GLC. Penghapusan akta-akta seperti Akta Hasutan, POKA, POTA dan SOSMA. Pembatalan AES yang kononnya dikatakan kejam dan alat pengutipan wang oleh Barisan Nasional Persatu Ketiga. Sebaliknya, ia tidak dibatalkan, penguatkuasaan lebih tegas dan ketat tanpa sebarang diskaun. Hapuskan kuota berasaskan bangsa bagi perniagaan dan universiti dan sebagainya. Hapuskan PTPTN dan ke arah pendidikan percuma yang telah dijanjikan. Dan juga peruntukan sama rata kepada ahli-ahli parlimen dan juga sekolah-sekolah jenis kebangsaan. Banyak lagi pembaharuan boleh dilaksanakan dengan kuasa penas semata-mata. Ahli-ahli politikus yang hutang janji berpuluh tahun tetapi nampaknya tidak berniat dan tiada nekat untuk berbuat demikian setelah berkuasa. Kita perlu ada permulaannya, the first small steps dengan izin, secara bersungguh-sungguh. Kerana ini adalah hutang sejarah politik berpuluh tahun dan menjadi harapan rakyat pada Pakatan Harapan. Sebaliknya, banyak yang telah dijanjikan tetapi di U-turn atau in other words, agenda reformasi berakhir sebelum ia dimulakan. The engine of change was ended before it even started dengan izin. Kerajaan perlu menerima dan berani melaksanakan janji-janji yang terkandung di dalam manifesto Pakatan Harapan
manifesto Barisan Nasional dan parti-parti gabungan kerajaan yang lain. Ini lebih-lebih lagi apabila kini kerajaan perpaduan sudah mempunyai sokongan padat dan mutlak daripada lebih daripada 2/3 ahli parlimen. Sepatutnya kita sudah tiada pembalahan dalam pelaksanaan janji-janji dalam manifesto demi kebaikan rakyat, demi kebaikan negara dan bukannya cuba mencari helah dan menyalahkan PAS semata-mata. Kononnya menakut-nakutkan. Sudah tiba masanya kerajaan menunjuk nekad politik atau political view untuk maju ke hadapan dan laksanakan agenda dan janji reformasi negara yang amat-amat diperlukan dan amat terdesak. Ramai telah berapi-api berdemonstrasi dengan emosi yang tinggi yang telah juga merosakkan dan membinasakan kestabilan politik selama ini, keseimbangan sosial dan membantu pembangunan ekonomi pada hari ini. Sekarang bukanlah masanya kita terus berbalah atau memberi helah dan ingin melaksanakan apa yang perlu atau dengan izin politically apt dan bukannya political expedient or correct decision sahaja dilakukan supaya kita dapat memupuk asas reformasi serta pembaharuan dan bersama-sama kita dapat maju ke hadapan. Ini bukan masanya kerajaan terus bermain politik, usaha dan tindakan yang dibuat semata-mata untuk meragut sokongan penyokong pembangkang PAS dan Perikatan adalah sia-sia sahaja. Keputusan-keputusan kerajaan perpaduan atas landasan politik dan cubaan memenuhi naluri politik penyokong-penyokong pembangkang tidak akan mendatangkan hasil kerana hati dan naluri penyokong pembangkang tetap akan bersama perjuangan mereka. Sia-sia kita mendapat mandat reformasi, tetapi kita pula menumpukan pada delivery, pada apa penyokong-penyokong pembangkang mahu. Kalau kita laju ke hadapan secara progresif dan membawa kebaikan serta positive vibes, saya yakin penyokong pembangkang akan bergerak menyokong kerajaan perpaduan kerana mereka dapat lihat pelaksanaan dasar yang progresif dan lebih terbuka. Saya tidak mahu sebut liberal kerana progresif dengan liberal telah diberi satu konotasi yang negatif. Pada hari ini, walau dalam prinsip-prinsip rukun negara ada disebut, kita menegakkan satu pentadbiran yang liberal and open administration dengan membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan kita yang kaya dan kepelbagaian. Strategi pendekatan lebih PAS dari PAS pernah kita laksanakan oleh mantan Perdana Menteri Tun Mahathir dan timbalannya pada masa itu Anwar Ibrahim pada tahun 80-an apabila PAS makin berpengaruh di negeri pantai timur dan utara, khususnya di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Pada masa itu kerajaan gairah untuk mengikut tuntutan penyokong-penyokong PAS dengan harapan untuk meraih undi mereka. Tetapi sebaliknya, kesannya ialah memupuk budaya dan pasaran tuntutan politik PAS yang lebih besar, di mana pada hari ini PAS telah diperkasakan. Kesan jangka panjang strategi kedua-dua pemimpin ini untuk memuaskan penyokong PAS dengan harapan untuk meragut sokongan dari PAS adalah counterproductive dengan izin. Sebaliknya, tindakan mereka menjadikan pasaran politik PAS semakin besar dan pada hari ini PAS telah menjadi satu parti terbesar dan terkuat dari segi kerusi di parlimen. Syabas saya ucapkan pada PAS. Inilah demokrasi. Pada Pakatan Harapan saya menyarankan agar kita jangan membuat kesilapan politik yang sama di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir pada tahun 2018 dan pada tahun 2023 di bawah Anwar Ibrahim atas platform Pakatan. Kerana akhirnya kita juga yang padah. Akhirnya kita juga yang parah. All habits die hard dengan izin, but you cannot repeat the same approach and expect a different result. Also, you cannot win the war with PAS by creating a political ecosystem that is so PAS-friendly and eventually the green wave will definitely prevail dengan izin. Silap-silap nanti yang dikejar kita tak dapat, yang dikendung berciciran. Pada mereka yang menerajui kerajaan, saya ingin menyarankan
agar kita kurangkan mainan politik, beri tumpuan pada kerja-kerja politik yang jitu dan berupaya memanfaatkan rakyat dan juga negara. Sampai bilakah baru kita hendak henti berpolitik? Kerajaan sudah mendapat sokongan mutlak 2/3, takkanlah kita berpolitik sampai dapat 100% sokongan ahli-ahli parlimen. Pada mantan Perdana Menteri keempat dan ketujuh, saya ingin bertanya, adakah Melayu dalam kawasan beliau di Pubang Pasu yang diwakili berpuluh-puluh tahun sudah kaya raya dan mewah? Tun telah memerintah sebanyak 2 kali, iaitu 20 tahun dan kali pertama dan 22 bulan untuk kali kedua. Sudahlah menjadikan China sebagai punching bag dengan izin dan boogeyman untuk memomokkan Melayu, luar bandar dan pengundi-pengundi muda. Kongres Ekonomi Bumiputra yang pertama telah diadakan pada tahun 1965. Kongres Ekonomi Bumiputra kedua diadakan tahun 1968. Setelah 50 tahun kita masih lagi mengadakan Majlis Kongres Ekonomi Bumiputra bersiri-siri, tetapi kononnya dikatakan gagal. Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 akan kita adakan tahun depan nanti. Kongres ini bermula semasa saya berumur 3 tahun. Dan hari ini saya sudah melebihi 60 tahun. Harapan saya, Kongres Ekonomi Bumiputra ini adalah kongres ekonomi terakhir dan di masa-masa depan kita dapat mengadakan kongres ekonomi negara dan seluruh Malaysia, bangsa Malaysia. Negara tidak akan maju ke hadapan sekiranya kongres sedemikian bertumpu pada golongan, khususnya elitis Melayu yang seringkali menyalahgunakan kuasa, menyalahgunakan pengaruh dan kedudukan mereka untuk menjutawankan diri tetapi memiskinkan negara. Apabila negara miskin, mundur dan berhutang, akhirnya rakyat mahin kebanyakan yakni orang Melayulah yang akan dibelenggukan. Maka sudah tiba masanya kita selamatkan negara dan bangsa Malaysia dan tidak meneruskan dengan agenda perampasan kekayaan negara atas nama agenda Melayu. Lebih banyak wang dan dasar peruntukan besar diberi, lebihlah rakus dan tamak haloba orang-orang yang berkuasa yang akan terdesak untuk mencari kepentingan atau menyalurkan kewangan yang besar ini kepada diri mereka ataupun kroni dengan pelbagai cara dan ikhtiar dan di mana undang-undang tidak dapat membuktikan. Kekayaan yang dibolok mereka dan keuntungan yang diperoleh golongan elitis ini akan mengalir keluar negara melalui perbelanjaan bercuti-cuti di London dan Paris. Saya percaya perbelanjaan dan pemberosan ini kalau dikawal dan disalurkan kepada umum ke arah agenda pembinaan negara, rata-rata orang Melayu yang akan menerima manfaat dan keuntungan dari pentadbiran yang baik. Saya ingin memetik ucapan Tun Dr. Mahathir 30 tahun dahulu pada 10 hari bulan Januari 1992 dalam Majlis Kongres Ekonomi Bumiputra ketiga seperti berikut. Perlindungan politik seperti yang terdapat sekarang bukanlah perkara yang kekal. Hari ini sudah ada orang Melayu yang sanggup mengenepikan kepentingan orang Melayu kerana ingin tempat tertentu bagi diri sendiri. Dan orang Melayu pun bukan bersatu hati, tetapi semakin berpecah dan lebih asyad bersengketa sesama sendiri. Dalam pada itu, ada pula jenis orang Melayu yang memandang ringan apa yang ditafsir sebagai kekayaan di dunia dan sanggup melemahkan diri sendiri dan orang Melayu demi kepentingan kononnya perjuangan keislaman mereka. Saya risau kongres-kongres ini hanyalah semata-mata agenda atau platform-platform untuk mengaut keuntungan untuk diri sendiri. Apabila saya membaca tulisan Dennis Ignatius, bekas duta seperti berikut dengan izin. How anyone can claim that the Malays are falling behind is of course puzzling. The economy today is firmly in the hands of Bumiputra through GLCs, Malay-owned corporations. Malays also dominate all the key national institutions and all aspects of the government.
The majority of cabinet ministers and MPs, department heads, vice chancellors are all Malay. On top of that, Malays receive the overwhelming majority of scholarships, university places, budgetary allocations, government contracts, and a host of other privileges. Furthermore, over the span of the last 50 years, 10 Malaysian plans, 52 national budgets, and 9 prime ministers, more than 2 trillion has been spent with hundreds of federal and state agencies and companies to uplift the Bumiputra community. And yet, there are those who still moan and groan about the Bumiputra being left behind and claim for more money and more policies. Saya bukan hendak menidakkan hak orang Melayu ataupun berniat mempersoalkan pelaksanaan Kongres Bumiputra ini. Tetapi apa yang cuba saya sampaikan ialah sudah tiba masanya Kongres Bumiputra ini tidak lagi ditunggang demi meraih political brownie points atau dijadikan platform kesempatan oleh sesetengah pihak yang oportunis. Enough is enough. Saya berharap kerajaan Madani mampu untuk mengubah stigma terhadap Kongres Bumiputra ini dan benar-benar mengajukan kongres yang menguntungkan rakyat, menguntungkan negara dengan rangka jangka masa panjang dan berupaya membawa kemajuan yang kekal kepada keseluruhan rakyat dan Melayu dan bukannya keuntungan sementara kepada beberapa lapisan atasan masyarakat Melayu dengan memperkudakan agenda Melayu. Saya telah lihat perkembangan sedemikian sejak dari bangku sekolah. Hari ini saya sebagai ahli Dewan Negara. Kalau saya tidak luahkan perasaan orang ramai di bawah, saya rasa saya tidak melaksanakan tugas saya. Tidak keterlaluan jika saya mengatakan polisi-polisi ketika zaman Barisan Nasional pra 2018 masih signifikan dalam konteks ekonomi kita pada hari ini. Malah tetap relevan dan untuk diperkenalkan semula dengan penambahbaikan yang lebih berkesan kepada rakyat. Tetapi oleh kerana kita mempolitikkan semua dasar yang baik, kita malu, kita segan nak kembalikan. Sebagai contohnya, Kedai Rakyat Satu Malaysia yang telah banyak memberi manfaat dan konsepnya diterima pakai dalam rancangan ramah sedang diketengahkan oleh kerajaan sekarang. Dalam suasana ekonomi mikro yang semakin tenang, ramai mula meminta agar konsep kedai seperti ini diwujudkan semula bagi membantu menaikkan ekonomi tempatan dan juga menangani isu kos sara hidup yang semakin membebankan mereka. Justru, saya ingin memuji pembentangan Belanjawan 2024 tempoh hari yang dilihat inklusif dalam memberikan hala tuju dan trajektori yang jelas terhadap pembangunan sosial ekonomi untuk tahun hadapan. Namun ingin saya tegaskan di sini, Belanjawan 2024 ini janganlah indah kabah dari rupa sahaja atau retorik semata-mata. Namun perlu dilaksanakan secara padu, jitu dan penuh keikhlasan demi rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Ekonomi dan SST. Sebagai sebuah negara berekonomi terbuka yang kecil, Malaysia juga tidak terlepas dari terjejas akibat kelembapan pasaran global. Walaupun keluaran dalam negeri kasar Malaysia pada suku ketiga 2023 berkembang sebanyak 3.3%. Dengan secara keseluruhan setakat ini juga berkembang dengan 3.9%. Negara masih memerlukan dasar-dasar yang mampu meluaskan asas hasil negara dan pada masa yang sama tidak membebankan majoriti rakyat. Dalam hari ini, ingin saya menyentuh mengenai kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan ataupun SST. Daripada 6% ketiga ini kepada 8% dengan perluasan skop perkhidmatan bercukai meliputi perkhidmatan logistik, pembrokeran, penaja jaminan dan karaoke. Biarpun kerajaan menafikan kenaikan ini tidak akan membebankan rakyat, namun persoalan yang lebih besar ialah adakah kenaikan cukai SST ini adalah satu tindakan tepat
terutama di saat rakyat berdepan kenaikan kos sara hidup, kejatuhan nilai ringgit yang memberi impak negatif kepada keupayaan rakyat untuk berbelanja. Langkah kerajaan menaikkan kadar SST ini, walaupun tidak membabitkan perkhidmatan seperti makanan, minuman serta telekomunikasi, tetapi secara tidak langsung, rantaian cukai ini tetap akan memberi kesan kepada 3 aspek terbabit, sekaligus mempengaruhi kehidupan rakyat. Soalan saya, apakah masih ada ruang untuk kerajaan mempertimbangkan lagi pelaksanaan kenaikan SST ini sedalam-dalamnya bagi satu kajian yang lebih komprehensif dilakukan, memandangkan kesan kenaikan SST terhadap perkhidmatan logistik terutamanya memberi kesan yang sangat besar dan impak yang besar kepada semua pihak. Seterusnya, saya juga melihat implementasi SST oleh kerajaan hari ini hanyalah cubaan U-turn kepada GST yang pernah kita laksanakan pada tahun 2015 dahulu. Elemen GST ini sudah boleh kita nampak dengan prinsip asas pelaksanaan cukai ini, ialah mereka yang mempunyai kuasa membeli, purchasing power yang tinggi, patut menyumbang lebih kepada cukai negara. Dengan ini, kita dapat lihat melalui pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu pengenalan cukai barang bernilai tinggi ataupun dengan izin High Value Goods Tax, atau sebelum ini dikenali sebagai cukai barangan mewah pada kadar 5 hingga 10% ke atas barangan bernilai tinggi tertentu seperti barang kemas, jam tangan berdasarkan nilai ambang harga barangan bermula Mei 2024. Jadi soalan saya, prinsipnya sama. Pengguna yang mampu memiliki barang yang bernilai tinggi akan membayar cukai yang tinggi. Malah terdapat peruntukan dalam cukai pelancongan yang membenarkan bayaran balik menggunakan sistem yang sama seperti GST. Tidak cukup dengan itu, e-invoice yang akan digunakan secara menyeluruh menjelang 2025 juga adalah sebahagian dari sistem GST itu sendiri. Jadi, soalan saya, mengapa kerajaan tidak melaksanakan sahaja GST secara terus terang? Adakah pelaksanaan elemen-elemen GST dalam SST ini adalah salah satu gambaran awal kerajaan untuk mengembalikan GST pada masa-masa akan datang? Bagi pihak perihal pengenalan HVGT pula, saya mohon kerajaan untuk menjelaskan bilakah anggaran rang undang-undang cukai barangan bernilai tinggi ini akan dibentangkan dan sejauh manakah perkembangan peringkat simulasi berkenaan mekanisme pelaksanaan cukai barangan bernilai tinggi yang sedang dilakukan oleh kerajaan. Seterusnya saya ingin menyentuh mengenai perusahaan mikro kecil sederhana yang menjadi tunjang ekonomi dalam menjana sebahagian besar daripada hasil negara, dan dengan data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM melaporkan sumbangan PMKS kepada ekonomi negara meningkat daripada 520 bilion pada tahun 2021 kepada 580.4 bilion pada tahun 2022. Di samping mencipta peluang-peluang pekerjaan, mengembangkan ekonomi dan juga mempelopori inovasi. Malah PMKS telah menyumbang lebih 35% kepada KDNK negara dan susulan pengumuman peruntukan 44 bilion untuk PMKS di bawah belanjawan 2024 ini. Sudah tentu ianya akan menjadi suntikan semangat dan buat para pemain PMKS untuk terus menyumbang kepada kemampanan ekonomi negara. Oleh yang demikian, persoalan saya yang berkait dengan peruntukan 44 bilion kepada PMKS ini ialah dengan pertamanya, sejauh manakah keberkesanan mekanisme pemantauan khas melibatkan inisiatif-inisiatif PMKS dalam belanjawan seperti Pelan Bersepadu PMKS yang diwujudkan sebagai platform pelaporan daripada kesemua kementerian dan agensi yang terlibat dalam pembiayaan dan pembangunan PMKS ini dapat memastikan golongan usahawan kecil mendapat manfaat yang sepenuhnya daripada peruntukan yang diumumkan. Dan berkait dengan seruan untuk para pemain PMKS negara mendigitalkan perniagaan mereka, saya mendapati masih ramai yang masih ketinggalan dalam perkara ini. Biarpun laporan kolektif yang dikeluarkan Google, Temasek dan Bain dan company pada tahun 2022
mendapati pertumbuhan pasaran digital Malaysia meningkat secara mendadak sebanyak 47%, iaitu 88 bilion pada 2021 berbanding dengan 59 bilion pada 2020. Namun pertumbuhan pasaran digital ini gagal diterjemah dengan baik oleh para pemain PMKS negara. Laporan Indeks Penerimaan Perniagaan Digital Kebangsaan 2022 oleh Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia atau MDEC pula menunjukkan hanya 36% daripada pemain PMKS tempatan menggunakan teknologi atau menggunakan teknologi baru. Hal ini disebabkan sesetengah pengusaha masih tidak mampu bersaing dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam perniagaan mereka yang disebabkan oleh kekangan kewangan dan kekurangan tenaga mahir yang mampu untuk meningkatkan hasil jualan dan pendapatan mereka. Persoalan saya, bagaimanakah kerajaan dapat memastikan pengimplementasian inisiatif dalam Belanjawan 2024 ini dapat meningkatkan adaptasi digital yang rendah dalam kalangan PMKS dalam usaha mencapai sasaran 45% sumbangan KDNK menjelang 2025. Malah, dalam satu tinjauan Bank Dunia sekitar 3 tahun lalu, ada menyenaraikan beberapa ciri perlu ada bagi survival sesebuah PMKS dalam menghadapi krisis. Antaranya, sesebuah perniagaan perlu cenderung ke arah inovasi terkini, berterusan memanfaatkan teknologi semasa dan senantiasa kehadapan seperti penggunaan kecerdasan buatan ataupun AI dalam perniagaan mereka. Dan berkaitan itu, adakah kerajaan sudah mempunyai rancangan atau inisiatif untuk memupuk serta menggalakkan penggunaan AI dalam kalangan PMKS yang berpotensi untuk dikembangkan pada masa hadapan? Akhirnya, Tuan Yang Di-Pertua, peningkatan taraf hidup isi rumah Cina berpendapatan rendah. Seterusnya saya ingin menyentuh mengenai peningkatan taraf hidup isi rumah Cina berpendapatan rendah. Saya mengambil maklum mengenai data 2.1 juta pinjaman disalurkan kepada 36 usahawan di bawah skim pinjaman khas penduduk kampung baru. 2.1 juta. Banyaknya. Orang Cina bukan semua kaya. Saya adalah anak tempatan yang dilahirkan di kampung baru. Saya lihat dengan sendiri betapa susah. Saya sendiri mengalami kesusahan. Maka bila saya menyebut tentang keadilan, saya rasa keadilan itu keadilan sosial amatlah penting. Jangan kita menunggangkan agama, tetapi dalam penunggang agama, prinsip-prinsip agama, kita menidakkan ataupun menunggang atas bangsa, menidakkan orang-orang yang lain yang miskin, yang juga memerlukan bantuan kerajaan, yang juga memerlukan dasar-dasar bantuan kerajaan. Jangan di satu pihak kita suci, di satu pihak kita tak suci. Tuan-tuan yang di-Pertua, namun begitu, usaha dan inisiatif ini diharapkan tidak berhenti setakat angka-angka tersebut sahaja. Apakah bentuk penambaikan ataupun inisiatif terbaru yang dirangka kementerian menerusi pengumuman dasar dalam Belanjawan 2024 terhadap kampung baru Cina ini? MCA tidak lagi diwakili dalam jemaah menteri. DAP pula kononnya tidak berani membangkitkan isu-isu 3R. Tetapi apa yang perlu dibangkitkan, perlu dibangkitkan. Apa yang perlu diselesaikan, perlu diselesaikan. Kita kena berani menghadapi masalah dan menerima fakta serta mencari penyelesaian. Kerana penyelesaian masalah jiran kita adalah penyelesaian masalah kita sendiri. Kalau kita menyusahkan jiran, lama-kelamaan kesusahan itu akan menimpa kepada kita. Prosper thy neighbor. Dengan jumlah 613 buah kampung baru Cina, merangkumi 468 kampung baru, 134 kampung rangkaian, 43 kampung bagan, saya berpandangan sudah tiba masanya kampung baru Cina ini diberi nafas baru melalui satu plan induk transformasi
bagi memastikan keberadaban Kampung Baru Cina ini untuk turut sama menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dengan lebih signifikan. Jangan pula kita tidak memberi ruang, memaksa mereka membuat kerja-kerja yang bercanggah dengan undang-undang ataupun untuk kecederaan. saya akhir satu lagi rasa. Jangan paksa masyarakat Cina, belia-belia Cina untuk buat kerja-kerja yang bertentangan dengan undang-undang. Hanya semata-mata kita tidak memberi mereka ruang. Saya berani mengatakan ratusan belia-belia Cina yang kaya raya melibatkan aktiviti-aktiviti yang tidak secucuk dengan selaras dengan undang-undang amatlah besar. Kerana peluang undang-undang, lesen-lesen tidak diberi kepada mereka. Tuan Yang Dipertua, dan soalan saya untuk Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, sejauh manakah kampung-kampung baru Cina ini diberi peranan dan perhatian yang sewajarnya dalam pelaksanaan Belanjawan 2024? Tuan Yang Dipertua, saya minta izin untuk menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dilian Kearl. Saya kira sudah pukul 1. Kita tidak dapat meneruskan perbahasan Yang Berhormat. Mungkin sebelah petang. Sekarang pukul 1. Ya, kalau menurut Ketua Mesyuarat kita berehat sekarang. Bagaimana, adakah Yang Berhormat Datuk nak menyampaikan preamble, mukadimah dulu dalam 1 minit begitu? Jam dah pukul 1 itu ya. Terus Petang. pukul 2.30. Petang 2.30. Baik, insya-Allah. Jadi adalah Yang Berhormat, Dewan ditangguhkan dan akan bersidang semula insya-Allah pada pukul 2.30 petang.